Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada waktu pagi ni Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit ruang, memberikan taufik kepada kita untuk datang menunaikan kefarduan solat subuh, kemudian secara berjemaah pula. Mudah-mudahan ianya dikira pahala dan dikira amalan yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pagi ni sebelum saya nak teruskan kuliah kita, jadi elok saya perkenalkan diri dululah. Saya pun baru first time masuk masjid ni tuan-tuan. Lalu tu selalu, singgah tu belum lagi. Ini baru first time. Baik, nama saya Ustaz Muhammad Abu Jihad bin Mak Sabri. Boleh panggil Ustaz Abu boleh, Ustaz Jihad boleh, tak panggil Ustaz pun tak apa. Nak panggil bro pun boleh tuan-tuan. Cumanya di Lembah Kelang ni orang kenal saya Ustaz Jihad lah. Saya duduk di Puchong Perdana, menuntut di Universiti Al-Azhar Mesir, jurusan Syariah Islamiah. Itu sudah sebab sedikit tentang saya lah, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ni, kena pula dengan kita pada waktu pagi ni, yang saya nak bawa berkenaan dengan keberkatan yang ada pada waktu pagi. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita 24 jam yang Allah bagi, ada beberapa waktu yang mana waktu itu adalah waktu yang sangat berkat, waktu yang diberkati. Antaranya kerana waktu-waktu tersebut adanya yang didoakan oleh baginda Nabi SAW. Contohnya pada waktu pagi. Pada waktu pagi ni ada satu doa daripada Nabi SAW, yang mana saya mengaji doa ni dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari waktu tu di Mesir. Doa dia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal waktu pagi mereka. Tuan-tuan, dalam doa ni, istimewa doa ni tuan-tuan, Nabi sebut nama kita. Istimewa doa yang Nabi baca ni tuan-tuan, Nabi sebut nama umat dah. Allahumma barik li ummati. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau kita mengaji, banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi ni tuan-tuan, dia tak pernah lupakan kita dalam doa Nabi. Sebagaimana satu hari datang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardah pada Nabi. Datang pada Nabi lalu kata, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta tolong baca doa sikit untuk aku. Lebih kurang itu. Lepas tu tuan-tuan, menjadi perkara sunnah ialah kita jumpa dengan orang yang saleh, jumpa dengan orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang kita kenal dia saleh, orang yang dekat dengan Allah. Sunat untuk kita jumpa dia, minta dia doakan kita. Sama ada kita minta dia doakan anak kita, baby tu, dan juga doakan kita sendiri, tak ada masalah. Itu perkara yang digalakkan dalam agama. Jumpa orang saleh, minta dia doakan kita. Jumpa tok guru main mengaji di sini, main mengajar di sini tuan-tuan, pas mengajar tu,
Lepas dia mengajar tu, jumpa dia, minta dia doakan kita. Tak ada masalah. Adalah perkara yang digalakkan. Sebab tu perkara diamalkan oleh para sahabat, bila jumpa dengan Nabi, minta doa. Jumpa dengan Nabi, minta doa. Kita action tu dah. Doa. Action. Minta doa tu, tak mau. Kan? Tapi kalau benda lain cepat kita. Kan? Kalau brim tu beratur panjang. Kan? Minta doa dengan orang alim ni payah sikit kita. Jangan. Nak minta doa daripada orang yang alim. Sebab tuan-tuan nak harap kita doa ni jauh. Nak harap kita ni minta doa dengan Allah ni tuan-tuan dah ada dosa banyak. Jauh pula daripada Tuhan. Jadi kalau minta tu mungkin payah sikit dah dapat. Nak jadi orang alim ni tuan-tuan, mudah-mudahan doa dia tu ada keberkatan, ada kebaikan. Jadi satu hari Sayyidatina Aisyah tuan-tuan dia pergi jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Tolong doa aku. Lalu Nabi pun angkat tangan, Nabi doa, ya Allah, ampuni Aisyah dosanya yang terdahulu dan akan datang. Ampuni Aisyah dosanya yang tersembunyi dan terang-terangan. Nabi baca doa tu. Lalu Aisyah bila dia dengar, Sayyidatina Aisyah bila dengar doa ni tuan-tuan, seronok dia. Sampai dia letak riba, sebutlah hadis, sampai dia letak riba dia, kepala dia atas riba Nabi SAW. Seronok dia dengan Nabi doakan dia ni tadi tuan-tuan, sampai dia letak kepala dia atas riba Nabi. Tanda seronok. Lalu Nabi tanya pada Aisyah, kamu seronok dengan doa ni tadi? Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, aku seronok dengan doa tadi. Dia mengiyakan, ya aku seronok. Lalu kata Nabi SAW, yang ni mahal ni tuan-tuan. Lalu kata Nabi apa? Kalau begitu, inilah doa yang aku baca untuk umatku setiap kali aku solat. Allah, tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah dia nak doa ni, dia nak minta Nabi baca doa ni tuan-tuan, dia kena pergi kat Nabi minta dulu. Baru Nabi baca, ya Allah ampuni Aisyah dosanya yang terdahulu dan akan datang. Ampuni Aisyah dosanya yang tersembunyi dan terang-terangan. Tapi Nabi kata apa tuan-tuan? Itulah doa yang Nabi baca untuk umatnya setiap kali Nabi salat. Allah. Makna setiap kali Nabi sembahyang, Nabi doa apa? Ya Allah, ampuni dosa umatku yang terdahulu dan akan datang. Ampuni dosa umatku yang tersembunyi dan terang-terangan. Tuan-tuan, Nabi tak pernah lupa kita dalam doa dia. Tapi kita selalu lupa Nabi dalam kehidupan kita. Tidak, tuan-tuan. Selalu lupa kita, tuan-tuan, Nabi dalam kehidupan kita. Lepas tu kalau kita ni, tuan-tuan, tengok bagaimana kisah Nabi SAW mencintai umat dia. Malu kita dengan Nabi. Jauh sangat. Nabi dalam doa, tak pernah lupa kita dalam doa. Tapi kita hari ini banyak melupakan Nabi dalam urusan kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur, sampailah kita tidur balik tuan-tuan. Banyak mana amalan yang kita buat yang kita ingat kat Nabi. Banyak mana amalan yang kita buat, kita pastikan apa yang kita buat bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Bertepatan dengan apa yang disuruh dan dibawa oleh para alim ulama kita, tuan-tuan. Banyak mana hak kita fikir. Banyak mana yang selalu kita renung, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi ni orang yang paling mencintai kita. Maka kita sebagai umat dia, maka wajib untuk kita balas balik cinta kita pada Nabi SAW. Lepas tu kalau kita macam saya sebut tadi tuan-tuan, kalau kita kaji betapa Nabi ni cinta pada umat dia, kadang kita malu kita. Contoh orang perempuan. Kalau dia tahulah betapa sayangnya Nabi pada seorang wanita tuan-tuan, pada kaum wanita, nescaya orang perempuan hari ni tuan-tuan malu dia nak pakai pakaian yang Nabi larang. Nescaya malu orang perempuan hari ni tuan-tuan nak buat apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Satu hari, ni nak cerita Nabi ni tuan-tuan, dia sayang sayang pada wanita ni. Sayang pada kaum wanita, lebih pada seorang suami sayang pada isteri dia. Sayangnya Nabi pada orang perempuan. Tapi orang perempuan kita hari ni tuan-tuan, isteri-isteri kita, anak-anak kita, tengok pakaian dia jauh pada Nabi suruh. Tengok percakapan dia jauh pada Nabi suruh. Tengok ketaatan dia jauh daripada Nabi suruh. Satu hari tuan-tuan, Nabi tengah makan dengan para sahabat. Tengah-tengah makan dengan para sahabat tuan-tuan, diriwayatkan datang seorang wanita tua. Yang mana wanita ni tuan-tuan, jenis dia ni jenis sempoi punya orang. Dia jenis selam bedek orang kata. Dia melanggar. Jadi satu hari Nabi tengah makan dengan para sahabat, dia datang.
Datang-datang tuan-tuan, selamba dia ni, dia terus minta makanan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak makanan kamu. Oh, dia tak minta makanan sahabat, dia minta makanan Nabi. Sahabat pun tak berani minta makanan dengan Nabi, tuan-tuan. Tapi dia berani minta. Baik. Lalu Nabi pun bagilah apa yang ada dalam Mekah Nabi. Lalu kata wanita tadi, tidak ya Rasulullah, aku tak mau dalam Mekah. Aku nak makanan dalam mulut kamu ya Rasulullah. Oh. Dia minta hak Nabi tengah kunyah. Nah. Kalau kita, isteri kita minta hak kita tengah kunyah, agak-agak kita bagi tak? Timang kahwin nak nikah? Belum lagi? Belum, tak boleh tanya. Dia tak rasa lagi orang rumah suat tak? Tak boleh tanya tu imam. Kita tengah makan kan? Tengah makan, ngaduk, lepak kat rumah tu tengah makan, tiba-tiba mai isteri kita. Dia kata, bang, I nak makanan you boleh tak? Kita pun hulu, ambil dalam pinggan ni, biasa mai ambil tak pernah minta ni, awak minta pula ni. Tak nak, I tak nak dalam pinggan you, I nak dalam mulut you. Tak. Kalau isteri kita minta, agak-agak kita bagi. Tak dan dia minta, kita telan dulu dah, tuan-tuan. Betul tak? Dia pun tak akan minta, tuan-tuan. Ada makanan dalam mulut kita, dia tahu gigi kita kuning macam mana, tuan-tuan. Gudang garam ada, dan hil ada, malemburu ada. Dia tak akan minta, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, orang perempuan, dia minta makanan dalam mulut Nabi. Apa Nabi buat? Nabi ambil yang dalam mulut Nabi ni tadi, tuan-tuan. Nabi suap pada wanita tua ni, tuan. Siapa yang boleh layan seorang wanita sebaik Nabi melayan seorang wanita? Tak boleh. Suami tak boleh layan macam tu, tuan. Suami dia tak boleh ambil makanan dalam mulut dia, suap dalam mulut isteri. Tak boleh. Hak biasa suap dalam pinggan tu biasa. Hak dalam mulut tak boleh, tuan. Tak ada orang boleh buat. Tapi Nabi begitulah cara dia mencintai seorang wanita. Mencintai wanita, menunjukkan kasih Nabi pada wanita. Tapi hari ni tengok wanita-wanita Islam, tuan-tuan. Tengok pakaian-pakaian dia. Tengok percakapan-percakapan dia. Jauh sangat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, tanda Nabi cinta antaranya ialah dengan setiap doa Nabi, Nabi sebut nama kita. Sebagaimana yang saya sebut tadi, saya baca doa bagaimana Nabi mendoakan keberkatan kepada umat Nabi pada awal waktu pagi, pada awal waktu pagi mereka. Tuan-tuan, doa tu juga nak menunjukkan bahawa doa ini adalah perkara yang tak boleh kita tinggal. Kerana tuan-tuan, doa adalah amalan yang dibawa turun-temurun daripada para nabi dan juga para rasul. Nabi Adam AS bila kena campur atas dunia, tuan-tuan, dia berdoa pada Allah. Nabi Yusuf AS duduk dalam penjara, doa pada Allah. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menunaikan salat dan juga zuriat keturunanku. Makna para nabi dan juga para rasul yang terdahulu ialah golongan yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kehidupan kita, tuan-tuan, doa tak boleh tinggal. Doa tak boleh tinggal. Sebab apa? Pertama, dia amalan yang dibawa turun-temurun daripada para nabi dan juga para rasul. Nabi SAW orang yang paling banyak berdoa. Sebab itu satu hari, sehingga kan Nabi berdoa ni, tuan-tuan, sampai sahabat rasa kesian dengan doa Nabi. Sampai sahabat yang duduk dengan Nabi ni, sahabat tu rasa kesian. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Nabi dalam perjalanan nak pergi dalam peperangan Badar, Nabi tak berhenti berdoa. Dalam perjalanan Nabi dalam peperangan Badar, dalam perjalanan tu Nabi tak berhenti berdoa. Dengan sungguh-sungguh Nabi doa. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar bila tengok kata, ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah. Cukuplah Nabi, cukuplah berdoa. Allah terima doa Nabi. Makna sampai Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi doa, sampai dia kata, ya Rasulullah, cukup. Tak tahan dia tengok doa Nabi SAW. Orang yang paling banyak berdoa. Sebab tu tuan-tuan, doa tak boleh tinggal dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, doa ni benda yang dibawa turun-temurun daripada para nabi dan juga para rasul. Dan yang keduanya, tuan-tuan, kerana doa ini adalah tanda ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kehambaan kita kepada Allah. Nabi SAW yang maksum, yang dekat dengan Nabi pun berdoa, apalagi kita ni hamba yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dalam kehidupan kita, doa jangan tinggal. Sebab doa ni, tuan-tuan, dia menghubungkan kita terus dengan Allah. Sebab tu dalam kebanyakan doa yang kita baca disebut nama Allah.
Nak makan sebut nama Allah, pakai baju sebut nama Allah, masuk bilik air sebut nama Allah, keluar sebut nama Allah, masuk masjid sebut nama Allah. Sebab apa? Sebab doa ni dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu dalam setiap doa kita, kebanyakan doa kita mesti sebut nama Allah. Manakala 6 kali kita makan sehari, 6 kali dalam doa kita sebut nama Allah. Sebab apa? Sebab doa ni dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu jangan tinggal doa dalam kehidupan kita. Siapa pun kita, tuan-tuan, tinggi mana pun kedudukan kita, berapa banyak pun harta yang kita ada, tuan-tuan, tolong doa jangan biar jauh daripada kehidupan kita. Mesti selalu kita melazimi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu Nabi banyak ajar kita doa-doa. Ni nak Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ajar baca doa. Tuan-tuan, kenapa Nabi ajar kita nak Ramadan ni kita baca doa daripada Rejab? Awak Nabi tak ajar Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, ya tuan. Kenapa Nabi ajar doa daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan? Maknanya apa, tuan? Maknanya Ramadan ni kita kena standby. Kita kena buat persediaan. Tak boleh masuk koboi macam tu, tuan. Kita masuk Ramadan koboi. Tak? Kita masuk Ramadan koboi, tuan. Tak ada persediaan. Lepas tu nak masuk Ramadan ni, tuan-tuan. Anak bila sebut pasal doa Ramadan tadi, doa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Anak saya teringat, tuan, kita nak masuk Ramadan mesti ada 3 benda. Mesti buat 3 benda ni. Nak masuk Ramadan, kalau kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang berkualiti ni, yang ada berapa hari lagi ni, tuan? Ramadan. Berapa hari lagi? Ada 9-10 hari lagi, tuan. Ramadan ni kena kira, tuan. Sebab tu saya sebut Ramadan ni, tuan-tuan. Kita nak sambut Ramadan, macam kita nak sambut kita nak menikah. Ji, hari tu kita menikah seronok dah je. Ingat lagi tak menikah? Kau tak ingat? Kalau tak ingat, tambah seorang lagi, baru ingat balik. Nikah hari tu seronok lah. Seronok. Ya Allah, nak menikah tu, tuan-tuan. Kalau ada kalender Cina tu, dia koyak satu-satu. Satu dia koyak. Sebab apa? Nak tunggu hari nak menikah. Sama dengan Ramadan. Waktu Ramadan ni, tuan-tuan, dia mesti sambut sebagaimana kita menerima hadiah daripada seseorang. Batu Ramadan adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita kena sambut Ramadan ni macam kita nak terima hadiah. Macam kita nak dapat hadiah. Ataupun kalau kita hari ni, tuan-tuan, Sultan panggil pergi istana. Dia nak bagi pingat kat kita, tuan-tuan. Macam mana kita buat? Macam mana perasaan kita? Seronok. Dan bila seronok, kita buat persediaan. Lepas tu bila nak masuk Ramadan ni, tuan-tuan, kita mesti ada 3 benda ni mesti kita buat. Tak boleh tinggal. Yang pertama, kita kena tune niat kita biar betul. Mesti selalu perbetulkan niat kita. Ni nak dekat-dekat dengan Ramadan ni, tuan-tuan, selalu perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat, aku nak masuk Ramadan, aku nak ibadah sungguh-sungguh pada Allah. Maka insya-Allah Allah akan permudahkan jalan untuk kita ibadah. Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap daripada kita ni apa yang kita buat ya dengan apa yang kita niatkan. Dan kita akan dapat dengan apa yang kita niat. Setiap amalan dia ada niat. Dan kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita masuk Ramadan, kita perbetulkan niat kita, aku masuk Ramadan ni nak ibadah, Allah buka jalan ibadah untuk kita, tuan-tuan. Mudah baca Quran, mudah berzikir, senang bangun malam. Mulut jadi jaga, percakapan kita jadi terjaga, telinga kita jaga, mata kita jaga. Sebab apa? Sebab kita perbetul dah niat tadi. Sebab tu niat penting, tuan-tuan. Sama kita nak pergi umrah. Kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, tuan-tuan. Kita akan ada check up dulu, betul tak? Masa kita check up tu, kalau ikutlah kita punya check up dengan doktor, doktor tak bagi kita pergi. Kata, Haji, minta maaf Haji, kali ni saya tak lepas Haji nak pergi umrah kali ni. Ramadan kali ni. Tapi kita kata apa? Tak apalah doktor, bagilah saya pergi, ikut-ikut kat sana sihat nanti. Betul tak? Sampai-sampai sana, tuan, lagi sihat pada orang sihat. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia tu kita niat dah. Aku pergi sana nak ibadah. Maka Allah tolong kita ibadah di sana. Maka begitu dengan Ramadan. Bila kita masuk tu dengan niat kita betul dia, aku niat masuk ni nak Ramadan ni, aku masuk nak ibadah, maka Allah buka kepada kita ruang-ruang untuk beribadah. Jadi mudah sedekah, jadi senang baca Quran. Sebab tu perbetul niat tadi. Hak nombor 1, perbetulkan niat. Sebab ada orang masuk Ramadan dengan niat nak diet, tuan. Ada? Dia masuk Ramadan sebab bulan Ramadan ni mudah nak kurus badan.
Sebab bulan lain kalau dia tak makan, orang lain makan, dia jadi nak makan. Bulan lain dia nak puasa, orang lain tak puasa, dia jadi tak puasa. Jadi bulan Ramadan ni semua orang tak makan, dia kata. Jadi senang dia nak diet. Dia. Ada orang dia masuk Ramadan sebab nak diet. Allah bagi dia diet, tak ada masalah. Allah bagi dia ruang untuk dia kurus. Memang dia fikir diet lah. Dia masak nak buka puasa pun dia cek satu-satu. Tak? Tapi Allah tak bagi dia ruang untuk ibadah. Sebab apa? Sebab niat dia nak diet. Ada pula masuk Ramadan tuan-tuan sebab nak bisnes. Ada? Ramadan ni tuan-tuan. Dia bukan saja pintu rahmat tu Allah buka. Pintu rezeki pun Allah buka bulan Ramadan ni. Letak belakang tu raya. Semua laku tuan. Betul? Kadang tak ada puasa. Hak raya ni habis dah tuan. Tak? Waktu bulan Ramadan ni ada orang dia masuk sebab nak bisnes. Sebab dia tahu bulan Ramadan ni bisnes buatlah apa-apa semua laku. Jadi orang macam ni tuan-tuan dia masuk Ramadan Allah bagi dia bisnes. Bisnes manjang tuan. Untung manjang. Tapi ruang untuk dia ibadah tak ada. Sibuk bisnes sampai tak sembahyang tarawih. Sibuk di bazar Ramadan sampai tak sempat nak baca Quran. Malam petang dah berniaga, malam letih tak boleh nak bangun qiyamul lail. Ada orang macam tu tuan. Ada. Dia masuk Ramadan sebab nak berniaga. Allah bagi dia berniaga. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi janji dah. Kita ni dapat dengan apa kita niat. Niat nak berniaga Allah bagi kita berniaga. Tapi Allah buka ruang niaga, Allah tutup ruang untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tak boleh nak berniaga ustaz. Lesen ambil dah ni. Kalau tak berniaga siapa nak buat ustaz punya air tebu? Siapa nak jual kuih kat tu? Boleh tak ada masalah, bukan tak boleh. Tapi jangan jadi dia matlamat utama. Sampai masuk Ramadan ni seronok sebab apa? Sebab nak bisnes. Ada orang macam tu. Jadi kita masuk Ramadan ubah sikit tuan. Ada orang pula masuk Ramadan sebab nak shopping. Pun ada juga. Macam-macam orang kita ni tuan. Dia masuk Ramadan sebab nak shopping. Sebab Ramadan ni tuan-tuan lagi-lagi dekat nak raya tu dia punya sale lain macam sikit. Kalau bulan lain 3,000 harga beg tangan. Main bulan Ramadan 1,500 ha. Jadi dia masuk Ramadan ni sebab apa? Sebab nak shopping seronok bulan Ramadan ni. Jadi orang macam ni Allah bagi dia shopping. Tak ada masalah. Nampak sale kat mana-mana tuan. Sini nampak. Orang lain tak nampak, dia nampak. Tapi Allah tutup dia ruang untuk ibadah. Sebab tu paling penting yang pertama masuk mesti perbetulkan ni niat untuk masuk ibadah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Satu. Nombor dua tuan-tuan, bila dah ibadah, dah ada niat cantik, dah niat clear semua tuan-tuan semata-mata nak ibadah. Yang kedua, pastikan masuk bulan Ramadan dalam keadaan berilmu. Hak ni ramai kantoi tuan-tuan. Ini yang ramai jam ni, hak nombor dua ni. Tu panggil masuk cowboy. Dia masuk Ramadan tak ada ilmu tuan-tuan. 45 tahun dia puasa, dia tak tahu lagi korek hidung batal puasa ke tak batal tuan. Ada? Tanya ustaz tu, alah ustaz, saya nak tanya sikit ustaz. Tanyalah nak tanya apa? Pasal puasa. Sila. Ingat nak tanya apa tuan-tuan? Dia tanya ustaz, korek hidung batal tak puasa? Ada tuan. Umur 55 tanya soalan tu. Makna kalau 55 tahun umur dia tanya soalan tu. Dia balik umur 15, mana 40 tahun dia puasa. Dia tak tahu lagi benda tu batal ke tidak puasa. Ada? Masuk Ramadan tak kerti apa. Sama, dia Ramadan sebab orang lain pun Ramadan. Dia puasa sebab orang lain pun puasa. Dia masuk dengan tidak ada ilmu. Batal tak puasa tentang korek hidung dah. Dalam puasa. Nanti tak anda? Tak berani jawab. Batal dah? Batal kalau lepas tuan-tuan korek letaklah munduk pula. Tu batal lah tuan-tuan. Kalau tak batal, tak ada masalah. Ada orang ni tak erti. Lepas tu masuk Ramadan ni tuan-tuan dia mesti ada ilmu. Ni ada lagi lebih kurang dalam 8 atau 9 hari ni tuan-tuan. Pergilah mana-mana kalau ada buat daurah pasal puasa ni tuan-tuan pergi. Pakat-pakat pergi. Biar kita masuk Ramadan tu dengan ilmu. Baru seronok nak ibadah tuan-tuan. Bila kita buat something tu kita tahu dia punya kelebihan. Kita tahu dia punya anugerah daripada Allah. Baru kita seronok. Contoh. Bulan Ramadan ni tuan-tuan. Bulan yang sangat-sangat digalakkan untuk kita bersedekah. Sebab Ramadan matlamat dia kita nak jauh pada api neraka. Antara cara nak jauh pada api neraka. Cara dia sedekah. Cara dia sedekah. Sebab tu satu hari. Ada seorang sahabat tuan-tuan. Satu hari Nabi buat seruan untuk berperang. Nabi keluarkan seruan, Nabi panggil para sahabat untuk berperang pada jalan Allah. Dan dalam masa yang sama, Nabi juga buat seruan kepada para sahabat untuk menginfakkan harta mereka, bantu perjuangan Nabi.
Bantu peperangan Nabi. Nak beli alatan perang, nak beli ubat, beli makanan untuk tentera. Lalu ada seorang sahabat tuan-tuan, dia nak infak. Tapi dia tak ada duit. Dia tak ada harta. Lalu cara apa dia buat? Dia ambil upah daripada seorang Yahudi. Dia bekerja dengan Yahudi ni daripada malam sampai pagi. Sampai pagi dia kerja, dia overtime dengan Yahudi ni tuan-tuan. Habis kerja, orang Yahudi ni bagi apa? Yahudi ni bagi upah hanyalah sebiji kurma. Bagi sebiji Kerja malam sampai pagi, bagi sebiji kurma atau upah dia. Lalu sahabat ni tadi tuan-tuan, dia ambil kurma ni, dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Sampai dekat Nabi tuan-tuan, dia belah kurma ni jadi dua. Sebelah dia makan, sebelah lagi dia bagi pada Nabi untuk pergi perang. Lalu apa kata Nabi tuan-tuan? Ittaqun nar walau bisyakki tamratin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, takutlah kalian pada neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Makna kata para ulama, makna je sahabat ni tadi telah selamatkan diri dia daripada api neraka Allah. Walaupun dengan dia sedekah hanyalah sebelah kurma. Makna sedekah menyelamatkan kita daripada api neraka. Ramadan nak selamatkan kita daripada api neraka, paling banyak kena buat bulan Ramadan sedekah. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Bila waktu sedekah yang paling elok, pahala paling banyak, waktu paling comel? Nabi kata, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang kamu infak, yang kamu sedekahkan pada bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan ni tuan-tuan, sedekah kalau boleh jangan tinggal. Paling utama, kita sedekah memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Pahala dia cukup besar tuan-tuan. Nabi sebutlah sebuah hadis, man fattara sa'ima. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Pada waktu buka puasa lah tuan-tuan, bukan waktu zuhur. Nah, jangan salah faham pula. Bagi makan buka puasa dapat pahala, waktu zuhur pun dia tolong tapau kawan dia punya makan. Dah tu tak boleh. Itu tak dapat pahala, itu dapat masuk van jenazah tuan. Ni waktu buka puasa. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Nabi sebut. Barang siapa bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa, maka baginya pahala orang tersebut, pahala puasa orang tersebut, tanpa berkurang walaupun sedikit. Allah, tuan-tuan. Contoh, masjid ni buat tak buka puasa? Satu malam apa orang? 7 bahagian. Makna bajet dalam apa orang satu malam? 500 orang. Oi, boleh tahan. Kau RM500. 300 orang. Satu kepala? Berapa? Kita ambil 300, kita ambil lah RM10. RM10 lah tu kepala. Makna dalam satu malam 3,000 lah. Baik. Jadi kita pun pergi kat bank, bawa keluar ASB ke tabung haji apa semua tu, kita ambil 3,000. Kita pun bawa kat masjid, kata imam, malam saya, nama saya malam yang ketiga. Taklah nak tulis hamba Allah, tak nama kita ke, tak dah. Malam yang ketiga. Jadi bila mai malam yang ketiga tu, yang datang buka puasa hari tu tuan-tuan 300 orang sungguh. Contoh, 300 orang puasa. Datang buka puasa, makan apa yang kita sumbang pada malam tersebut. Maka tuan-tuan, hak kita sumbang itu, hak datang makan 300 orang makan ni, semua pahalanya, semua Allah masukkan dalam akaun pahala kita, tanpa kurang sikit pun pahala orang ni. Puasa sama, 13 jam kita puasa 13 jam, hak datang makan tu pun 13 jam. Tapi pahala kita lebih sebab apa? Sebab kita memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Maknanya kalau hari itu datang makan 300, campur pahala kita seorang puasa, 300 satu pahala puasa. Tapi lepas dapat 300 pahala, jangan tak puasa pula besok dia tuan. Dapat hari ni 300 pahala, besok tak payah puasa lah Ustaz, saya tapau 3 tahun tak payah puasa. Itu jahil tuan. Maknanya apa? Dapat pahala tu, nak cerita besarnya pahala bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sebanyak mana orang yang datang makan buka puasa tuan-tuan, hak kita bagi ni, maka banyak itulah yang kita akan dapat pahala. Kena pula tuan-tuan yang datang tu jenis baca Quran 1 hari 2 juzuk tuan-tuan. Kena yang jenis mulut tak lekang daripada zikir. Semua pahala tu tuan-tuan, semua masuk dalam akaun pahala kita. Allahu Rabbi.
Ustaz, 3,000 mana nak ambil Ustaz? Jangan bimbang tuan-tuan. Sehingga Nabi sebut, walaupun kita beri hanyalah sebiji kurma, seteguk air ataupun segelas susu. Nabi kata ganjaran ni Allah bagi juga. Walaupun kita hanya bagi pada orang tu sebiji kurma, atau seteguk air ataupun segelas susu. Nabi sebut sebiji, seteguk, segelas. Nabi tak sebut segantang kurma, sebaldi air, setong susu ada. Nabi tak sebut jumlah yang banyak. Nabi sebut jumlah yang kecil-kecil. Sebiji, seteguk, segelas. Apa makna ada tuan-tuan? Maknanya bulan Ramadan ni tak ada makanan macam mana pun tuan-tuan. Kita kena tolong orang yang lagi susah daripada kita. Sebab tu macam mana tu? Ada sebiji kurma bagi orang, sebiji bagi. Anak sebab apa? Sebab istimewa dah. Pahala tu semuanya pindah masuk dalam akaun pahala kita tuan-tuan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan paling banyak sedekah, paling utama bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Bila kita tahu tuan-tuan baru seronok nak buat. Tadi tak tahu tuan-tuan ada rasa nak buat tak? Tak rasa. Tapi bila kita tahu kelebihan dah, cepat-cepat nak ambil duit, nak masuk tuan-tuan. Sungguh. Sebab apa? Sebab kita masuk Ramadan dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, masuk Ramadan biar dengan ilmu. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun. Orang yang ada ilmu tapi dia tak beramal, gila. Senang. Kata Imam Ghazali. Siapa ada ilmu, tak beramal, dia ni sama macam orang gila. Wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu, sia-sia amalan kita. Jadi Ramadan kita yang selama ni tuan-tuan rasa sama. Sebab apa? Sebab masuk qabail dia. Masuk tanpa ada ilmu. Syarat sah puasa tak tahu, batal puasa tak tahu, wajib puasa tak tahu tuan-tuan. Banyak lagi di kalangan kita. Lepas tu balik ni ayah-ayah yang ada depan saya, cuba cek anak kita. Cuba cek isteri kita. Bab-bab asas tentang Ramadan ni, tentang puasa ni, reti ke tak reti? Kena tahu, kena ambil tahu, kena ambil berat. Kalau tak reti lagi, pakat-pakat dengan kita pun tak reti tuan-tuan, panggil anda ataupun pergilah mana-mana daurah dan sebagainya. Lagi-lagi kalau jenis kita yang ada sakit. Yang jenis insulin, yang jenis dialisis, yang jenis pakai inhaler. Itu semua lagi kena reti tuan-tuan. Dia ada hukum-hukum dia. Sebab tu kena cari. Biar masuk Ramadan, kita masuk dengan ilmu. Bila masuk Ramadan tak ada ilmu tuan-tuan, itu yang jadi puasa-puasa semayang tidak. Sebab tu. Bila masuk Ramadan tak ada ilmu tuan-tuan, tu yang jadi puasa-puasa aurat tak tutup. Sebab itulah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, benda yang sangat-sangat kena elak bulan Ramadan, puasa-puasa semayang tidak. Itu kena elak. Sebab orang yang puasa tapi tak semayang ni tuan-tuan, dia macam apa? Dia macam orang yang masuk kereta, start enjin kereta, buka aircon paling sejuk, lepas tu buka tingkap 4 biji tuan-tuan. Itu maknanya apa? Sia-sia aircon dah. Buka paling sejuk, tak rasa apa. Sebab apa? Tingkap 4 biji buka. Samalah dengan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Puasa tapi tak semayang. Puasa dia sia-sia. Jadi sebab apa tuan-tuan? Jadi sebab tidak ada ilmu. Sebab tu masuk Ramadan, mesti pastikan kita masuk dengan ilmu, nombor 2. Dan yang ketiganya tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni mesti buat persediaan. Nombor 3, buat persediaan. Yang pertama tuan-tuan, persediaan perasaan kita. Pertama kena buat persediaan perasaan kita. Macam saya sebut tadi, persediaan kita tuan-tuan nak masuk Ramadan ni biar rasa seronok macam kita nak terima hadiah. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok di tanah Arab tuan-tuan, di Timur Tengah terutamanya, dekat-dekat Ramadan ni tuan-tuan, mereka punya seronok lain macam. Kalau di tepi-tepi jalan tu tuan-tuan, mereka tukar habis lampu-lampu ni. Malah kita nak pilihan raya, baru tukar lampu pun semua. Dah tak? Nak dekat Ramadan ni tuan-tuan, habis dia tukar lampu, dia pasang-pasang lampu dan sebagainya. Dia cantik kan. Di kedai-kedai pula tuan-tuan, dalam kedai ni dia tukar habis lampu-lampu. Lampu merah ada, biru ada, hijau ada, oranye ada, semua ada tuan-tuan. Ada? Macam-macam warna dah, dia tukar. Sebab apa? Sebab nak menzahirkan kemeriahan Ramadan. Nak zahirkan keseronokan Ramadan. Cara dia, mereka akan tukar lampu-lampu bila mana dekat dah dengan bulan Ramadan. Di tanah Arab. Dia sambut dengan keseronokan. Jadi kita pun tuan-tuan mesti buat persediaan sambut Ramadan dalam keadaan seronok. Ada orang dia sambut Ramadan tak seronok tuan-tuan. Habislah aku puasa main dah. Gastrik pula kali ni. Awal gastrik. Kalau gastrik jenis perut-perut buncit apalah tuan-tuan. Ni abang sadu pun gastrik juga.
Tu, abang satu hak perut macam ulas durian tu tuan-tuan. Pun gastrik juga bulan Ramadan. Ada. Dia masuk tu tak seronok tuan. Habislah gastrik lah aku. Habislah main bulan Ramadan tak boleh nak isap rokok. Habislah tak boleh nak isap vape. Macam-macam tuan-tuan. Anak jangan. Masuk Ramadan, biar masuk dalam keperasaan seronok. Satu. Yang kedua tuan-tuan, buat persediaan ibadah. Lepas tu tuan-tuan, kenapa kita baca doa daripada Rejab? Sya'ban baru Ramadan. Sebab maknanya tuan-tuan buat persediaan ni daripada Rejab, terutamanya ibadah. Ada. Sebab Ramadan ni tuan-tuan, dia dipanggil bulan memperbanyakkan ibadah. Bukan baru nak mula ibadah. Itu salah kita tuan-tuan. Kita dah ingat Ramadan ni semua baru nak start dah. Ramadan ni dah masuk fasa memperbanyakkan ibadah. Makna kalau bawa kereta tuan-tuan, Ramadan ni dah gear 5 lah. Gear 1, gear 2 dekat Rejab. Gear 3, gear 4 dekat Sya'ban. Mai Ramadan gear 5. Baru jalan tu cantik. Ini dak tuan-tuan. Start enjin kereta terus masuk gear 5. Ferrari pun sempuk tuan-tuan. Tu Ferrari. Kita ni kancil ya. Dah lah kancil, lampu depan tak ada. Lampu belakang tak ada. Viper tak ada. Side mirror tak ada. Tinggal enjin seketui ya tuan-tuan. Nak kita ni lah. Masuk start enjin kereta tuan-tuan, terus gear 5, gugur terus enjin tu. Itulah kita. Kalau Ferrari tuan-tuan, start enjin kereta terus gear 5 pun tak boleh jalan, apalagi kita ni kancil. Itu yang jadi problem kita. Kenapa tuan? Nampak ibadah dalam bulan Ramadan dia jadi sekejap. Baca Quran 2 malam je tadarus, sembahyang tarawih seminggu je tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak ada persediaan. Masuk gear 5, semputlah kawan tu tuan-tuan. Samalah dengan kita. Lepas tu masuk Ramadan, kena buat daripada sekarang. Lepas tu kenapa ada puasa Rejab, kenapa ada puasa Sya'ban? Sebab persediaan untuk kita masuk Ramadan supaya tak terkejut. Kita ni banyak terkejut tuan-tuan. Bila terkejut tu yang jadi sekejap ah. Itu yang jadi sekejap. Tadarus jadi 2 malam. Qiyamul pun jadi semalam pertama, malam kedua je semangat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak ada persediaan. Dan yang ketiga tuan-tuan, persediaan yang kena buat bila Ramadan ni tuan-tuan, persediaan fizikal. Apa makna persediaan fizikal tuan-tuan? Kalau boleh nak Ramadan ni tuan-tuan, carilah jubah baru. Carilah kopiah baru tuan-tuan nak Ramadan ni. Ini pakai kopiah tu 3 tahun lepas. Sampai lembik kopiah tu tuan-tuan. Daripada putih kopiah tu sampai kuning kopiah. Dengan bertumpuk-tumpuknya kopiah ada, dengan lembik, dengan bau tuan-tuan. Kalau ambil skop kat muka kucing, kucing-kucing pun pingsan kali tu. Itu kopiah belum jubah lagi. Jubah 3 tahun lepas tak basuh-basuh pun ada juga. Allahu Akbar. Dia angkat tangan tumbang kawan sebelah tuan-tuan. Ni pun ramai. Belilah tuan-tuan 1-2 jubah nak Ramadan ni. Apa salah kita beli yang baru untuk ibadah kita. Baru rasa sedap. Baru rasa seronok. Baru datang feel kita nak ibadah bulan Ramadan ni tuan-tuan. Anak kakak-kakak kat belakang ni masa ni lah nak beli telekung. Ini beli telekung dekat-dekat nak sembahyang raya. Beli pula macam-macam warna, merah ada, biru ada, kuning ada. Kalau beratur tu kadang sebiji macam traffic light tuan-tuan. Tapi dekat-dekat nak raya baru dia beli. Masa ni lah nak beli ni. Khadijah ke, anda Aisyah ke, anda ikutlah telekung apa. Anda suami beli hadiah untuk isteri telekung kat Ramadan ni. Untuk apa? Persediaan fizikal. Tuan-tuan pakai baju baru kan seronok. Kenapa kita hari raya pakai baju baru? Sebab kita nak seronok. Maka begitu Ramadan. Cuba pakai jubah baru sekali tu. Malam pertama tu pakai jubah yang tak pernah pakai. Orang tengok, Ji, jubah baru. Baru ya. Ini jubah dia orang kenal. Ji, jubah tahun lepas ya. Orang kenal jubah dia tuan-tuan. 3 tahun pakai tak pernah ubah. Anak ni Ramadan ni cuba ubah sekali. Beli 1-2 jubah baru, kopiah baru tuan-tuan. Untuk apa? Untuk kita rasa keseronokan Ramadan. Buat persediaan. Jadi 3 tu tuan-tuan tak boleh tinggal. Pertama niat. Yang kedua masuk Ramadan dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan berilmu. Dan yang ketiga buat 3 persediaan. Pertama perasaan, yang kedua ibadah, dan yang ketiganya persediaan fizikal kita untuk menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Untuk apa? Kuk lah tak dan dengan Ramadan kita ni tuan-tuan. Sebab ada orang dia nak masuk Ramadan tapi Allah tak bagi. Saya 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, ada di kalangan ahli keluarga saya tuan-tuan, jauh lah yang jauh. Dia meninggal petang Ramadan.
Malam tu nak Ramadan, maghrib tu nak masuk Ramadan, dia meninggal lepas asar, tuan. Tak ada sikit lagi nak Ramadan, Allah tak izin dia masuk dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan koklah kalau kita tak sempat Ramadan pun tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan bersedia nak menghadapi Ramadan. Bila bersedia, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang banyak untuk kita, tuan-tuan. Baik, jadi dalam kehidupan kita, tuan-tuan, yang saya sebut tadi, kita tak boleh lepas daripada doa. Tuan-tuan, kenapa Nabi doa pagi? Soalan dia, kenapa Nabi doa keberkatan pada waktu pagi? Kenapa Nabi tak doa petang? Kenapa Nabi tak doa malam? Awak petang dan malam tak mau berkat lah. Nak juga, tuan-tuan. Tapi kenapa doa pagi? Disebut oleh para ulama, Nabi doa keberkatan pada waktu pagi kerana waktu pagi ialah permulaan hari bagi manusia. Manusia mula hari dah pagi. Bangun tidur pagi, pergi kerja pagi, start makan pun, breakfast pun makan pagi. Makna pagi. Makna manusia ni bermula dengan pagi. Kehidupan dia awal dia bermula dengan pagi. Maka kata para ulama, kenapa Nabi doa pada awal waktu pagi? Kerana pagi itu permulaan hari bagi manusia. Sebab bila kalau dah mula berkat, dia akan bawa tengah berkat, hujung dia berkat. Itu dalam Islam. Jadi, tentang kenapa Nabi doa pagi disebut oleh para ulama? Kerana pagi itu permulaan hari bagi manusia. Maka kalau mula dengan berkat, dia akan habis dengan insya-Allah juga dengan keberkatan, dengan kebaikan, tuan-tuan. Baik. Cuma, tuan-tuan, berkat ni nak dapat dia kena buat kerja. Dia tak boleh tunggu berkat ni turun, dia takkan turun. Sebab tu dalam Quran, dalam semayang kita diajar baca Allah ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Fatihah kita diajar baca, tuan-tuan, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama, para mufassirin dia sebut, kenapa kita sebut na'budu dulu baru nasta'in? Kenapa hanya kepada Engkau kami sembah? Kenapa sembah dulu baru minta pertolongan? Kata para ulama, nak dapat pertolongan, pertama mesti ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat pertolongan, syarat dia mesti ibadah dulu. Sama nak dapat berkat, tuan-tuan, yang ada pada waktu pagi ni, dia mesti ada benda yang kita buat dulu, baru dah berkat tu dapat. Maka disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, saya ringkas sikit. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Bila mana dia mensyarahkan berkenaan dengan amalan-amalan yang mesti dilakukan pada waktu pagi untuk dapat keberkatan, kata Al-Imam Al-Ghazali, lepas mayang subuh, tuan-tuan, jangan tinggal semayang duha. Mayang duha jangan tinggal. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak sebut dalam riwayat 12 rakaat. Ada riwayat sebut lain, tak ada bilangan rakaat. Nak buat banyak mana buat, tapi buat 2. Itu hak Nabi buat. Nabi buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lepas tu mayang duha kalau boleh tolong jangan tinggal. Mayang duha ni, tuan-tuan, lebih kurang waktu dia sekira-kira 26 minit lepas pada syuruk. Lebih kurang tu lah. 26 minit lepas pada syuruk. Dia masuk waktu duha ni bila matahari duduk segalah. Cuma orang kita ni tak tahu nak pakai galah durian ke, galah pokok rambutan ke, tak tahu nak pakai mana. Jadi ulama letaklah time, senang. Kebiasaan matahari naik dah segalah sekira-kira 26 minit lepas pada syuruk. Sampai bila waktu dia? Sekira-kira 15 minit sebelum daripada waktu zuhur. Waktu untuk duha. Panjang waktu, tuan-tuan, paling kurang semayang dia 2 rakaat dah, tuan-tuan. Sebab apa? Apa penting semayang duha ni, tuan-tuan? Disebut dalam sebuah hadis, dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarah pada kitab Bidayatul Hidayah, disebutkan satu hadis. Di akhirat nanti, syurga ni dia ada pintu, tuan-tuan. Dan setiap pintu syurga dia ada nama. Antara nama untuk pintu syurga adanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu ni sebutlah hadis, pintu ni dikhususkan untuk orang yang atas dunia ni suka puasa sunat. Suka berpuasa. Maka di hari akhirat, pintu ni dia akan panggil. Dia akan panggil pada orang yang atas dunia ni suka berpuasa. Dia kata, hadza babukum fadkhulu. Ini pintu untuk kalian, maka masuk. Bila masuk orang suka puasa, dia tutup, dia tak buka dah. Kemudian ada pula pintu lain, nama dia Babud Duha.
Istimewa duha ni tuan-tuan. Dia ada satu pintu dalam syurga nama dia Babud Duha. Yang mana pintu ni pun akan menyeru, hadza babukum, ini pintu kalian, maka fadkhuluh, masuklah ke dalamnya. Bila masuk orang yang semayang duha ni tuan-tuan, selalu semayang duha atas dunia ni, dia tutup, dia tak buka dah tuan-tuan. Sebab tu kelebihan semayang duha, antaranya tuan-tuan, di syurga ada pintu nama dia Babud Duha, khusus untuk orang yang suka semayang duha, melazimi duha atas dunia ni tuan-tuan. Duha bukan lama pun tuan-tuan, tak ada 5 minit pun. Kadang 2 minit tu, 2 rakaat tu tak ada seminit pun tuan-tuan orang kita semayang. Bukan lama pun, cuma malas nak buat. Ada jadi tangguh, nantilah sat lagi lah semayang duha, sat lagi, lalas tak semayang terus dah. Sebab tu kalau yang pertama, lepas pada semayang subuh, yang tak boleh kita tinggal ialah kita semayang duha. Lepas semayang duha tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, apa lagi yang kita kena buat untuk dapat keberkatan pada waktu pagi ni tuan-tuan, ialah dengan kita menuntut ilmu, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, majlis ilmu ni dia sumber keberkatan dalam kehidupan kita. Dia sumber keberkatan. Tuan-tuan, kalau dalam sehari itu 24 jam Allah bagi kat kita tuan-tuan, langsung kita tak ada waktu duduk dalam majlis ilmu, maka ketahuilah tuan-tuan, hari itu kita sudah hilang satu sumber keberkatan. Tuan-tuan, hilang sumber keberkatan tak sama dengan hilang sumber pendapatan. Hilang satu sumber pendapatan, boleh cari pendapatan lain, Allah buka pintu pendapatan yang lain. Tapi kalau hilang satu sumber keberkatan ni tuan-tuan, kita bimbang Allah tutup lebih pintu-pintu keberkatan yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan, majlis ilmu ni mesti duduk walaupun sekejap sehari. Dalam masa sehari tuan-tuan, tak lama pun tuan-tuan, kuliah bukan lama pun. Kuliah maghrib sejam lah. Kuliah subuh pun sejam lah. Itu pun tengok ustaz lebih kurang. Ustaz ni bila nak habis ni? Sejam lah ni. Dia sejam. Sejam 5 minit. Dia sejam 10 minit ustaz. Ustaz berhenti. Ustaz pun kena full time. Tuan-tuan, saya pernah kena. Saya ingat lagi sampai sekarang siapa buat kat saya. Tuan-tuan. Ramadan 3 tahun lepas. Saya ada kuliah satu masjid, tazkirah Ramadan. Biasalah tuan-tuan, malam pertama. Bila malam pertama, modal itu banyak. Jadi dia kata 20 minit, telajaklah 25 minit. Bila telajak 25 minit tu tuan-tuan tu, mai pada belakang. Dah lah duduk kat belakang. Mai pada belakang. Kalau yang mai tu siap tak apa tuan-tuan. Hak mai tu Nazir. Nazir datang. Ustaz. Dia suruh berhenti je dah. Kawan tu kita baru 25 minit mukadimah tak habis lagi dah. Tak apalah. Adik kuliah ni bukan lama pun tuan-tuan. Sejam lah. Sejam 5 minit. Tu pun sejam habis lama lah tuan-tuan. Tak lama pun. Jadi kita duduk tu tuan-tuan. Di sana ada keberkatan. Majlis ilmu ni tuan-tuan, duduklah. Walaupun kita duduk tu tidur tuan-tuan, duduklah dalam majlis ilmu. Nak buat macam mana? Tempat majlis ilmu ni memang tempat tidur paling seronok, ubat tidur paling mujarab tuan-tuan. Ubat tidur hak doktor bagi tu pun kalah tuan-tuan. Sungguh. Ubat tidur doktor bagi tuan-tuan, makan-makan setengah jam baru tidur. Ni dalam kuliah 5 minit Dah duduk dalam kuliah, ustaz mukadimah tak habis. Perkenal diri belum lagi, dia lena orang dah. Tu kalau kuliah maghrib tu, kalau tak masuk isyak tu, tak kejut, tak bangkit main isyak dah. Dia punya seronok tidur dalam kuliah. Sungguh. Tuan-tuan, kuliah agama ni tempat tidur paling seronok. Duduk kat rumah, pandang kanan tak boleh tidur. Pandang orang rumah lagi tak boleh tidur. Duduk dalam kuliah tuan, 5 minit 5 minit lena tuan. Kadang-kadang siap dengkur sekali. Sama naik dengan suara ustaz tu. Tapi bukan sinilah tu, kat Zimbabwe tu. Sini okey tuan. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi tak apa, duduk dalam majlis ilmu, tidur pun tak apa, tak ada masalah. Dapat pahala tuan. Yang penting duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab di sana adanya keberkatan. Jadi lepas mayang duha, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita duduk dalam majlis ilmu. Habis ustaz, kami kerja tiap-tiap hari, ganti. Majlis ilmu ni ganti dengan kita pergi bekerja, dengan syarat kita keluar cari rezeki yang halal. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, afdalul a'malu ala zahril ardi salasah. Amalan yang paling baik atas dunia ni 3 Nabi sebut. Yang pertama, talabul ilmi. Yang pertama menuntut ilmu.
Yang kedua berjihad pada jalan Allah. Yang ketiga ni al-kasbu. Al-kasbu ni apa? Al-kasbu ni ialah seorang lelaki yang keluar untuk mencari rezeki yang halal walaupun satu dinar. Maka orang al-kasbu ni tuan-tuan disebut sebagai siddiqullah. Orang yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang janji apa? Orang yang berusaha, yang bekerja, Allah akan beri mereka ganjaran hasil usaha mereka. Syarat mesti cari rezeki yang halal. Maka pekerjaan itu kita sebut sebagai amal ibadah yang boleh menggantikan majlis ilmu. Makna lepas habis kerja nanti baru kita datang majlis ilmu untuk apa? Untuk dapat keberkatan pada waktu pagi ni. Habis tuan-tuan tu semua, apa lagi boleh buat? Apa-apa amalan, kebaikan yang boleh kita buat pada waktu pagi ni. Buat baca Quran, sedekah, senyum jumpa orang, belanja ustaz lepas kuliah. Contohlah contoh. Ada buat benda-benda kebaikan. Ada buat benda kebaikan lepas pada waktu ni tuan-tuan, dikira sebagai amalan untuk mendapatkan keberkatan yang ada pada waktu pagi. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang memang ada yang didoakan oleh Nabi SAW, keberkatan itu akan duduk dalam kehidupan kita. Bila pagi kita berkat tuan-tuan, dia akan bawa pada petang berkat, malam berkat. Seluruh kehidupan kita di bawah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa mungkin sekadar itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Allahumma barik lana fi bukurina ya Allah. Allahumma barik lana fi bukurina ya Allah. Allahumma barik lana fi bukurina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada awal waktu pagi kami ya Allah. Mudah-mudahan bila pagi kami berkat, petang kami berkat, malam kami berkat, seluruh kehidupan kami di bawah keberkatan daripada-Mu ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami tetamu-Mu dalam bulan Ramadan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.